Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di sini sekali kita ubah selera juga. Kalau selalu jumpa tempat yang sama saja, kita punya perasaan sama, tak ada perubahan. Jadi sekali-sekali kita jumpalah di bangunan ini yang telah dipulihkan semula dan diresmikan oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir pada masa dia menjadi Perdana Menteri kali yang kedua. Tuan-tuan ingat lagi tak? Masa tu kita kata kita tayang sini, dia menjadi yang dipertua kita menjadi dilantik menjadi Perdana Menteri kali yang kedua, sebagai Perdana Menteri yang ke-7, dan rupanya dia sebagai yang dipertua Perkimpunan yang ke-7 juga. Jadi kebetulan. Jadi kita jumpa sini kerana pada pertengahan bulan seperti ini, bulan Julai, bulan Ogos, bulan Merdeka, sebelum negara kita dan juga kita sebagai rakyat sambut hari kemerdekaan, kita ambil kesempatan ini untuk kita berjumpa. Sekurang-kurangnya kalau ada perkara yang baru, saya ambil kesempatan yang sebegini untuk saya maklumkan. Perkara yang pertama ialah mengenai dengan pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini hari Jumaat pula tu, saya bukanlah nak bagi khutbah, mungkin hari ini Jaiz bagi khutbah, mana Jaiz. Hari ini giliran enta jadi khatib. Bila menyebut hari Jumaat, hari yang mulia ini, saya dan saudara-saudara yang pernah pergi ke Mekah mungkin teringat juga bahawa salah satu daripada doa yang kita baca bila kita tawaf kepada mereka dah pergilah yang akan, dan saya fikir semua ni nak pergi belaka ni. Kalau saya kata tolong angkat tangan, siapa nak pergi, semua angkat tangan. Kalau tak angkat tu tak betul lah. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat pergi juga. Kita doakanlah, take our turn lah. Salah satu daripada doa bila kita berdoa sewaktu tawaf, di antara banyak-banyak doa itu adalah salah satu doa yang dianjurkan dalam amalan agama kita ini, yang direstui oleh para ulama, ialah yang berbunyi Allahumma abadtuka walakin ma abadtu haqqa ibadatik wa syakartuka walakin ma syakartu haqqa syukrik. Yang tahu bahasa Arab dia tahu makna, tapi saya nak terjemahkan sikit. Bila kita tawaf Kaabah, salah satu daripada doa ialah yang berbunyi maknanya, wahai Tuhan, aku telah menyembah kamu, beribadat pada kamu, tapi aku tidak berupaya beribadat sepatut yang aku beribadat. Tak sampai taraf. Aku telah menyembah kamu, beribadat kepada kamu, tapi tak sampai ke taraf yang sepatutnya aku beribadat. Sepatutnya lebih lagi. Banyak mana kita beribadat sekalipun, walaupun dia seorang para awliya, bukan taraf kita, tinggi lagi, tapi para awliya pun akan berkata, aku belum sempurna beribadat. Itu pengakuan sebagai seorang Muslim. Abadtuka, aku telah menyembah kepada kamu, walakin ma abadtu haqqa ibadatik, aku tidak menyembah kamu sebagaimana yang sepatutnya aku beribadat. Banyak macam mana kita beribadat, banyak sekali, banyak mana pun kita
berbuat kebajikan dalam dunia ini dan kita rasa senang kerana kita telah buat kebajikan, tapi bila tawaf Kaabah kita kata, kita mengaku, aku dah sembah kamu ya Allah, tapi sembahan aku kepada kamu belum sempurna. Pengakuan kita. Yang kedua ialah Allahumma syakartuka. Ini syakartuka ni maknanya mudah saja kerana kita menggunakan perkataan ini dalam bahasa Melayu. Syukur. Wahai Tuhan, aku telah berterima kasih kepada kamu. Kerana kita bila kita berdoa, kita mulakan dengan kalimah Alhamdulillah, syukur, puji Allah. Semua doa biasanya mesti mula dengan puji dulu. Jangan terus minta saja. Kita syukur pada Allah. Tapi Allahumma syakartuka, wahai Tuhan, aku telah bersyukur kepada kamu. Walakin ma syakartuka haqqa syukrik. Ni Jaiz tahulah makna dia. Mungkin tuan yang lain pun tahu juga mana. Wahai Tuhan, aku telah memujimu, tapi pujian aku masih belum sempurna. Itu saja. Bagaimana kita buat ibadat sekalipun, antara kita dengan Tuhan masih banyak lagi yang boleh ditambah. Banyak mana sekalipun. Kalau dihimpun semua amalan baik manusia daripada dulu hingga ke akhir zaman, yang sepatutnya diibadatkan oleh manusia kepada Allah, lebih banyak lagi. Apatah lagi kalau kita buat seorang. Begitu juga syukur. Bagaimanapun kita seronok bila kita bersyukur, hati kita lapang. Alhamdulillah, kita rasa kita dah tunai kewajipan kita. Tapi bila berada di tepi Baitullah, kita mengaku hakikat yang sebenarnya, iaitu kesyukuran kita itu tak sempurna juga. Pengakuan kita. Apakah salahnya kalau kita, walaupun kita dah dianggap sebagai terbaik, itu antara kita sesama manusia, tapi dengan Allah, adakah boleh kita berkata, ya Allah, aku adalah yang terbaik? Tak payah beritahulah, Allah tahu. Jadi sebab itu bukanlah maksud saya untuk nak memberitahu perkara yang mungkin tuan-tuan dah tahu, tapi kita bersyukur dan berterima kasih adalah perkara yang sangat baik. Kerana Perkim ini bukannya satu organisasi yang begitu besar daripada segi jumlah komposisi keahliannya, tapi mungkin semangat yang ada pada Perkim ini yang telah digagaskan oleh pengasasnya, saya fikir besar juga. Tapi kita nak tanya orang yang berkenaan, orang tu dah tak ada dengan kita. Tapi tak salah kalau saya selalu sebut bahawa seorang pemimpin bila dia memutuskan satu keputusan untuk membuat sesuatu, termasuk seperti menubuhkan pertubuhan, biasanya seorang pemimpin dia tidak berseorangan. Bukan dia mimpi malam ni, esok dia buat, tak ada. Itu kalau mimpi malam ni terus buat dengan tidak berfikir dan berunding. Kalau Firaun mungkin boleh, kerana dia mengaku dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi bagi manusia, bila buat satu organisasi, biasanya ada orang yang bermusyawarah, memberi pandangan-pandangan yang baik, yang memberi kebahagiaan pada Tengku Allah almarhum sendiri. Kerana yang saya tahu, saya tak sempatlah dengan zaman dia dari segi pentadbiran negara, kerana pada masa itu saya masih lagi student lagi. Tapi yang kita tahu, mungkin tuan-tuan tak tahu kerana mungkin yang muda-muda sikit, yang muda banyak ni tak tahu, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas. Saya fikir
Ini untuk makluman kita semua, kerana kita dalam perkhidmatan ini sebagai satu keluarga saja. Tengku bernasib baik sebagai seorang pemimpin, kerana yang mengelilingi Tengku dari segi kepimpinan negara, mungkin Datuk Hanif tahu, yang lama sikit lah, kerana Encik Mat muda sikit, rambut you hitam lagi, rambut Datuk Hanif dah putih dah macam saya juga. Yang saya tahu, yang mengelilingi Tengku, dan saya cerita hari ini bukan kerana saya puji dengan nak mengharapkan sesuatu. Biasanya yang saya ingat, saya tak puji orang pemimpin untuk saya dapat pangkat. Yang saya ingat itu tak ada pada saya lah. Yang saya ingat lah, puji, pergi angkat bodek, that is not my practice. Tapi almarhum Tengku Abdul Rahman, yang saya tahu pada masa itu saya masih belajar lagi di Muslim College di Kelang pada masa itu, dalam tahun 50-an. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengharapkan faedah daripada segi material gain, tak ada. Mereka yang kata mengharapkan faedah kewangan ke, tak ada. Almarhum Tun Razak bukan minta jawatan, dia nak tolong Tengku saja kerana kawan dia. Tun Dr. Ismail yang banyak idea mengenai dengan pentadbiran, tidak meminta jawatan, tidak mengharapkan sesuatu, dan ramai lagi yang lain. Artinya Tengku, alhamdulillah, Allah positionkan di Tengku ini dengan dikelilingi oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan, tak ada hajat. Sebab tu bila kita perhatikan, negara kita berjalan dengan baik, walaupun ada kaum yang berbagai-bagai, penganut agama yang berbagai-bagai. Bukan senang. Ada Cina, ada India, tapi semuanya dengan semangat yang sama. Kaum tak ada masalah. Sehingga kalau dia Cina pun, dia bersama dengan Tengku juga, walaupun dia keturunan bukan Melayu. Dan Sambatan ke, kalau India pula, India pun walaupun dia India, tapi dia bersama dengan Tengku daripada segi semangat. Seorang lagi Cina yang kita mungkin Sakut Farahan pernah dengar tu lah, Tun Tan Siew Sin. Dia tak ada, pasal dia muda lagi. Tun Tan Siew Sin, Menteri Kewangan, Cina juga, tapi kelihatan mesra dengan Tengku. Agama itu hal masing-masing. Artinya alhamdulillah Tengku telah dipositionkan ke dalam satu keadaan yang dikelilingi oleh orang yang tidak berhajat apa-apa pun. Dia tak minta jawatan. Mungkin Tengku minta mereka, tolonglah terima jawatan ni, tolong terima jawatan ni. Yang saya tahu, Tun Razak pun tak nak bagi pada Tengku. Tengku kata, you lah ambil jawatan Perdana Menteri, jadi Presiden Parti. Tun Razak kata, mana boleh, you lah, bukan saya. Bukan berebut, tak ada perebutan. Maka alhamdulillah, itu satu perkara yang sangat baik. Dan kalau kita balik pada agama kita, agama Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baru saja kita menyambut hari peristiwa hijrah baginda daripada Mekah ke Madinah, siapakah yang mengelilingi baginda? Di antara yang paling rapat, bapa saudara dia. Bapa saudara dia tak masuk Islam. Kenapa? Allah tahu. Abu Talib mati pun mati dalam bukan Islam. Tapi kalau ada musuh datang nak serang Nabi, dia dulu ke hadapan, menghalang jangan kacau anak saudara saya ini, kerana dia yang berpengaruh. Dia pun tak Islam pun. Yang dari Islam, bila baginda menerima
risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pun tahu perempuan ni banyak jasa sebenarnya, bukan sebab dia yang memberi semangat pada Nabi, bukan Datuk Hanif. Datuk Hanif orang lelaki, bukan Cik Mat, bukan Datuk Mat orang lelaki yang nasihat Nabi, yang support Nabi. Perempuan dia bernama Khadijah. Lepas Khadijah barulah kawan baik. Dari kawan baik tak khianat, sokong saja. Kawan baik dia di antaranya ialah yang kita semua tahu, semua orang tahu, non-Muslim pun tahu, iaitu Abu Bakar. Apa Nabi kata dia percaya, kerana Nabi ini adalah orang yang Al-Amin, boleh dipercayai. Tapi yang Nabi beritahu tu perkara yang pelik. Ada malaikat datang, mana Abu Bakar tahu malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Tapi oleh kerana dia yakin pada Nabi tu, anything said by the Prophet he will believe. Itu maknanya bagusnya. Lepas tu Nabi pun berjaya, risalah dia berjaya. Jadi saya ceritakan hari ini bahawa betapa pentingnya kumpulan dalam kepimpinan. Dalam kepimpinan tadi saya sebut zaman dulu, zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman negara kita, zaman kita mencapai kemerdekaan, we had been assisted by a circle of personalities helping the Prime Minister. Berjaya, alhamdulillah, selesai. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.